Kita tetap akan berkongsikan tajuk yang sesuai dengan hari ataupun bulan Januari ini. Jadi ramai yang tahu atau ramai yang mungkin yang tahu ya, golongan-golongan jantan mungkin golongan betina mungkin ada yang tahu, ada yang tahu ya. Jadi kita muhai mungkin ada yang tahu khabar aku teh. Sedia maklum ya. Januari ni merupakan khabar membantu bulan kesedaran untuk kanser cervix ya, yang disambut di seluruh dunia. Jadi kita tahu kanser cervix ni adalah musuh utama untuk golongan wanita lah ya. Jadi kanser rahim lah ya. Tapi untuk lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Kansa Abdul Halim yang telah pun berada di talian sekarang ni. Selamat pagi doktor. Ya, selamat pagi ya, Fadi. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. Saya ada wawarkan sedikit berkenaan dengan bulan kesedaran kanser cervix. Jadi antara musuh kaum wanita, bulan ini adalah bulan untuk kita memberi kesedaran jugalah. Mungkin ada di antara rakan-rakan kita golongan wanita, macam golongan lelaki pun kena peka juga. Macam saya sendiri ada keluarga kan, kaum wanita, isteri, kena ambil peranan jugalah ya untuk memberikan kesedaran. Jadi seperti yang kita sedia maklum ya, bulan ini doktor, bulan kesedaran kanser cervix disambut seluruh dunia. Jadi apakah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam memperkasakan sejahteraan golongan wanita bagi memerangi kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix? Mungkin doktor boleh memberikan mukadimah sedikit untuk kita punya topik pagi ini. Topik pagi ini yang sebetul-betulnya lah cepat tahu, cepat bertindak. Mungkin silakan doktor. Ya, betul tu. Hadi ya, maksudnya cepat tahu, cepat bertindak. Kita kesedaran tu amat perlu di kalangan perempuan dan juga lelaki. Kanser cervix ni sebagaimana kita maklum ya, dia adalah kanser yang ketiga tertinggi di Malaysia. Sebelum tu kita beritahu di Malaysia sendiri statistik telah menunjukkan hampir lebih 900 maksudnya kematian wanita disebabkan oleh kanser cervix setiap tahun. Jadi ini perkara adalah penting untuk kita sama-sama untuk tahu kaedah pengesanan awal ni, sebab telah terbukti bahawa dengan pengesanan awal ni kanser ni dapat dibendung dan lebih awal lagi. Jadi kalau kita tidak lakukan saringan awal ini, kita boleh menyebabkan kanser cervix tu lebih meningkat lah. Jadi mulai tahun 2019 kita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kita telah memperkenalkan inisiatif program saringan kanser cervix, iaitu menggunakan ujian HPV DNA. Ujian HPV DNA ni mungkin rata-rata masih baru tahu tentang ujian HPV DNA. Tapi saya kira ramai lebih mengenali tentang ujian pap smear. Cuma ujian HPV DNA ini adalah satu kaedah baru yang lebih mudah untuk digunakan dan digunakan sebagai saringan awal kanser cervix. Yang ini program saringan kanser cervix ni kita perkenalkan dan telah dijalankan di semua 49 buah klinik Nusjahtera LPPKN, dan juga kita telah perkembangkan melalui program outreach kita lah untuk semua masyarakat di pedalaman ya. Okey doktor, boleh doktor ceritakan sedikitlah berkenaan dengan kaedah baru ya saringan kanser cervix. Ada juga doktor kata tadi HPV DNA ya. Macam mana tu? Okey, ujian HPV ini seperti namanya lah, dia adalah untuk mengesan kehadiran virus human papilloma. Virus human papilloma ni adalah punca utama yang telah dikenal pasti menyebabkan kanser cervix dalam kalangan wanita. Jadi berbeza dengan ujian pap smear. Ujian pap smear ni kita kesan sel yang abnormal pada pangkal rahim, iaitu cervix.
Manakala ujian HPV DNA ni kita mengesan kehadiran virus tu sendiri. Dan kaedah ini adalah lebih mudah dan tidak menyakitkan berbanding dengan ujian pap smear. Saya kira semua lebih mengenali ujian pap smear, yang mana wanita ni perlu pergi ke klinik untuk menjalani ujian pap smear yang perlu dilakukan oleh anggota klinik. Maksudnya tapi ujian DNA ni dia boleh dilakukan sendiri secara persampilan sendiri. Jadi anggota klinikal akan menerangkan kaedah kepada wanita, dan wanita ini boleh lakukan ini sendiri sama ada di klinik atau bawa balik di rumah dan pulangkan semula sampel itu untuk dihantar ke makmalah. Jadi dengan kaedah ini berbanding dengan ujian pap smear, dia lebih mudah dan mengurangkan rasa malu, segan dan takutlah. Dan lebih ramai wanita dapat melakukan saringan lebih awal. Berbanding dengan ujian pap smear, ramai yang tercicir lah saya kira tak mau datang sebab takut dan malu dengan anggota klinikal. Okey. Jadi sepanjang pelaksanaan program saringan kanser cervix yang melalui ujian HPV dan DNA ni lah, bagaimana statistik penerimaan manfaat program yang ini, doktor, berbanding ujian yang sebelum-sebelum ini yang seperti doktor kata tadi? Okey, kita mulakan program ni mulai 2019 dari tahun 2019 hingga 2022. Alhamdulillah hampir 70,000 wanita yang telah mendapat manfaat yang telah menjalani saringan awal ini. Dan daripada 70,000 tersebut, kita telah mengenal pasti mengesan sebanyak 4,400 kes yang mempunyai positif HPV. Tu cuma kita ingatkanlah bahawa yang ada positif HPV ni tidak semestinya dia ada kanser cervix. Cuma dia adalah sebagai tanda awal untuk kita mengesan. Jadi daripada 4,000 lebih ni kita dapat kesan 34 kes pra-kanser dari peringkat awal lagi. Dan manakala 10 kes tu dah disahkan menghidap kanser cervix. Maksudnya kita dah mengenal pasti dari awal dan kita akan susuli dan rujuk mereka ke hospital untuk rawatan dan pemerhatian susulan supaya kanser ni dapat dibendung dari awal lagi. Seperti mana kita tahu, dengan awal kanser ni dapat dibendung dan dapat tidak merebak, tidak menular hingga ke tahap 3 dan tahap 4 dan mengelakkan kematian lah. Okey, baik doktor. Kita berhenti sekejap untuk lagu, doktor, untuk kita dengar sekejap, berehat sekejap lah. Doktor pun nak meneguk sedikit air untuk membasahkan tegak tu. Okey, sekejap lagi kita akan bersama semula dengan doktor. Ya doktor? Baik? Baik, okey. Alright. Terima kasih. Terus bersama kami Asyik FM. Selepas lagu ini, kembali kita bersama dengan Dr. Kanza bercerita pasal ni lah, sama untuk kanser cervix. Terus bersama kami Asyik FM. Cintaku hanyalah padamu, oh kekasihku. Tiada yang lain ku cinta, hanya kau seorang dalam hati ini, oh sayangku. Bila kau tiada di sisi, hatiku sunyi.
Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHit Asyik. Okey, baik, terus bersama dengan kami dan masih lagi bersama dengan doktor di talian Skaknin berkenaan dengan topik kita pagi ini bercerita kalau lebih kawan tu tengok pada topik utama dia, cepat tahu cepat bertindak. Maknanya apabila kita buat ujian dan kita dapat tahu kita ada wabak ataupun penyakit, bukan wabak ya, tapi ada penyakit kanser cervix ni, cepatlah kita bertindak. Okey doktor, baik. Di manakah para wanita boleh mendapatkan ujian ataupun saringan ujian HPV DNA, dan apakah perancangan LPPKN di bawah KPWKM sepanjang bulan Januari ni seperti dengan bulan kesedaran kanser cervix untuk meningkatkan kesedaran dan memastikan golongan wanita tidak tercicir dalam mendapatkan saringan awal untuk kanser cervix ni, doktor? Ya, Hadi. Okey, golongan wanita boleh mendapatkan ujian HPV DNA ini di semua 49 buah klinik Nurul Sejahtera kami di seluruh Malaysia lah. Secara percuma kita mengikut kategori wanita yang layak lah. Dan sempena bulan kesedaran kanser ni juga LPPKN telah menjalankan lebih 30 buah program yang telah dijalankan di peringkat komuniti, iaitu di pusat beli belah, di Dewan Orang Ramai, dan juga di outreach kawasan pedalaman. Di samping itu kita turut menjalankan kempen digital yang dinamakan kempen kesedaran kanser reproduktif ataupun dikenali sebagai WeCare, yang kita telah giat menjalankan melalui media sosial dan media elektronik seperti inilah, promosi hebahan melalui televisyen dan radio, menggunakan kita punya tanda pagar hashtag tu cepat tahu cepat tindak. Jadi walaupun kita tahu kita di hujung bulan Januari, program ini diteruskan sehingga sepanjang tahun. Jadi masih belum terlambat. Kita amat menggalakkan semua wanita di luar sana untuk datang ke klinik kami untuk mendapatkan perkhidmatan ujian HPV-DNA secara percuma, terutamanya kepada wanita yang berumur 30 hingga 65 tahun, dan juga wanita dalam kalangan B40 dan M40 lah. Jemput datang ke klinik Nurul Sejahtera kami lah. Baik. Jadi ni antara golongan wanita yang berisiko lah, yang umur 30 ya. Kebanyakan memang macam tu ke doktor? Kalau kita tergalakkan pada wanita yang berumur 30 ke atas. Ya, betul. Sebab mengikut kajian insiden juga lebih banyak berlaku dalam kalangan wanita yang berumur 30 hingga 65 tahun. Oleh itu saringan ini amat digalakkan oleh wanita berumur sekianlah. Dan selepas menjalani ujian HPV DNA ini, sekiranya negatif, jadi tuan boleh mengulangi selepas 5 tahun. So kita akan follow up setiap 5 tahun lah. Maknanya setiap 5 tahun buat ujian ni lah. Maknanya ada sengkang ataupun selang masa juga untuk buat ujian seperti berikut. Ya, dia hanya selang 5 tahun. Berbanding dengan ujian pap smear yang perlu diulangi setiap 3 tahun. Ujian HPV DNA ini sekiranya negatif,
kita akan perlu ulang semula hanya selepas 5 tahun. Kerana dari kehadiran HPV itu sendiri, dia akan mengambil masa yang lama sebelum mulanya sel-sel yang tak normal tersebut jika akan berlakunya kanser lah. Sebab itu tempoh masa itu agak lama sikit berbanding dengan ujian pap smear. Tapi perlu mengambil langkah awal lah untuk memulakan saringan yang pertama, saringan iaitu mulakan sekarang dan untuk melihat dan susuri dengan tempoh masa yang berkala untuk memastikan perempuan dalam keadaan yang sihat lah dan mengelakkan kanser cervix ni. Okey, doktor boleh ceritakan sedikit apakah kempen WK kita ada dengar juga kempen macam mana sebut WK ke ataupun WK? WK ya. WK bukan WK WK. Apakah fokus dengan dan misi kempen ini dilaksanakan doktor? Okey, kempen WK ni adalah merangkumi dua ujian saringan maksudnya program yang pertama adalah saringan kanser cervix iaitu melalui ujian HPV DNA dan juga ujian saringan awal kanser payudara. Kanser payudara ini adalah yang tertinggi lah kanser di Malaysia melalui program subsidi ujian mamogram. Kempen ni kita telah mula laksanakan oleh PPKN pada tahun 2021 bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kesedaran penjagaan kesihatan lah terutamanya dari kalangan wanita mengenai kanser reproduktif iaitu payudara dan kanser pangkal rahim. So melalui bagi tahun ini alhamdulillah melalui bajet ini yang telah diluluskan kita telah mendapat sebanyak lebih 5 juta ringgit Malaysia untuk meneruskan pelaksanaan WK ni untuk pengesanan awal kedua kanser ni lah. Baik. Jadi sebelum kita menutup tirai doktor, adakah ataupun apakah harapan dan saranan doktor lah berkenaan dengan kanser cervix ini dan juga inilah terutama kita tujukan kepada golongan wanita lah di luar sana dalam menjaga kesejahteraan diri lah khususnya berkaitan kanser reproduktif wanita ini. Okey. Kita amat berharaplah kita dapat menurunkan kes kanser cervix dan kes payudara di Malaysia yang bagaimana kita tahu adalah kanser tertinggi dalam kalangan wanita. Jadi sayang melalui pengesanan awal kita dapat mengelakkan kanser cervix ni lebih meningkat. Sebab tu kita amat harapkan dan menyeru semua wanita yang layak menurut kriteria yang kita sebutkan tadi untuk datang ke klinik kita, Klinik Nur Sejahtera FPPKN. Jadi boleh lawati laman sesawang kami iaitu fppkn.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut di mana klinik-klinik ini yang berdekatan untuk menjalani saringan awal pengesanan kanser cervix dan juga pengesanan awal kanser payudara. Jangan rasa takut, jangan rasa malu, jangan rasa tegan sebab ujian awal ini adalah penting untuk kebaikan semua. Dan juga para lelaki dan suami-suami seperti yang tadi Cik Hadi beritahu perlu mainkan peranan penting mendorong dan menyokong galakkan isteri dan ibu dan ahli keluarga wanita untuk datang melakukan ujian pengesanan ni sebab ini adalah sangat penting kadang yang tak mendengar pada hari ini jadi boleh sampaikan maklumat kepada ahli keluarga untuk lakukan saringan awal ini kerana pengesanan awal ni memang mampu menyelamatkan nyawa lah. Jadi cepat tahu cepat tindak betul. Jadi terutamanya kepada pendengar masyarakat orang asli lah mungkin dulu beberapa tahun dahulu teknologi untuk mengesan kanser ini mungkin agak kita rasa macam takut lah dan segan kan, tapi kita dah ada teknologi yang baru dan lebih mudah dan lebih kata orang kita lebih secure untuk menjalankan ujian itu dan tak perlu takut lagi. Rakan-rakan kita boleh galak dan sampaikan maklumat yang penting ini supaya kita dapat mencegah penyakit inilah. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk pagi ini. Kita berkongsi berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting juga dalam kesejahteraan diri kita, kesihatan kita. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih Hadi. Sama-sama. Jika ada kesempatan lagi mungkin kita boleh bersama lagi doktor
Okey, itu dia. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih Dr. Dr. Kansa ya binti Abdul Halim, merupakan seorang pegawai perubatan unit kesihatan reproduktif bahagian reproduksi manusia berkenaan dengan kanser cervix. Jadi tepat tahu, cepat bertindak supaya kita lebih cepat mendapat pencegahan penyakit, dan kalau ada pun cepat kita membuat recover ataupun membantu berubat ya. Terus bersama kami Nasyik FM. Itu dia slot bersama dengan tetamu kita.